Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pelajar-pelajar cikgu. Pada hari ini, pada kelas hari ini, kita akan buat sesi ulang kaji ataupun sesi revisi, iaitu pada hari ini cikgu akan pilih topik tingkatan 5, iaitu bab 5, pembinaan negara bangsa yang merdeka. Untuk sesi revisi ini ataupun ulang kaji ini, kita akan memilih beberapa contoh soalan yang penting serta cadangan-cadangan jawapan. Soalan pertama, pemimpin PTM Persekutuan Tanah Melayu telah mengadakan Pakatan Murni dalam usaha menangani tuntutan kemerdekaan. So, antara soalannya, jelaskan maksud Pakatan Murni. Maksud Pakatan Murni ini adalah topik yang selalu ditanyalah. Okey, antara jawapannya kita fokuskan kata kunci terus. Pakatan Murni ini adalah usaha. Okey, usaha. Seterusnya, daripada usaha itu lahirlah kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan kerana setiap kaum mempunyai masalah yang tersendiri. Pakatan Murni ini juga merupakan jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah. Kiranya Pakatan Murni ini kita boleh simpulkan dia sebagai satu kerjasama dan tolak ansur antara ketiga-tiga kaum. Okey, soalan seterusnya. Soalan 1B. Bagaimanakah usaha ke arah mewujudkan Pakatan Murni sebelum penubuhan Parti Perikatan dilakukan? Usaha. Okey, kita lihat kata kunci soalan di sini adalah usaha. Kata kuncinya adalah usaha. Okey, kalau usaha, kalau kita rujuk kepada buku teks, dia lebih kepada langkah-langkah lah. Okey, kalau kita rujuk kepada buku teks, usaha ini adalah langkah-langkah. Langkah-langkah Pakatan Murni. Okey, kita akan lihat, para pelajar sudah tahu antara langkah-langkahnya ada 5. Okey, antara langkahnya yang pertama, penubuhan CLC. Okey, penubuhan CLC ataupun jawatan kuasa antara kaum. Kejayaan penubuhan CLC ini, okey, sebelum itu terlebih dahulu pelajar kena tahu CLC adalah pertubuhan di antara gabungan. Gabungan pada awalnya dua kaum terbesar iaitu orang Melayu dan orang Cina sahaja. Kemudian baru disertai oleh MIC. Antara kejayaan CLC ini adalah dengan menubuhkan RIDA yang berfokuskan pembangunan di luar bandar, Kerakyatan Negeri 1951 dan telah diadakan pilihan raya MPP. Okey, langkah yang kedua ke arah perpaduan ataupun usaha Pakatan Murni adalah membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Namun, cadangan ataupun hasrat murni Datuk On ini tidak mendapat sambutan dalam kalangan ahli UMNO sendiri. Oleh sebab itulah Datuk On telah meninggalkan UMNO dan menubuhkan parti yang baru yang dinamakan IMP ataupun Parti Kemerdekaan Malaya. Parti Kemerdekaan Malaya lebih berfokuskan kepada orang bukan Melayu. Namun Parti Kemerdekaan Malaya ini tidak juga mendapat sambutan kerana orang bukan Melayu pada masa itu tidak merasakan
tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal mereka. Okey, tidak ada rasa untuk berpolitik bagi mereka. Okey, antara usaha yang keempat telah dianjurkan persidangan kebangsaan dianjurkan oleh Sir Malcolm McDonald. Tujuannya adalah untuk mengurangkan rasa perkauman dan kerjasama politik di antara rakyat. Okey, langkah yang kelima ataupun usaha yang kelima dalam Pakatan Murni ini adalah Convention Kebangsaan. Okey, kejayaan daripada convention ini telah tertubuhnya secara rasmi Parti Perikatan. Parti Perikatan inilah dapat dilihat gabungan ketiga-tiga kaum, iaitu melalui parti UMNO, MCA dan MIC. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya ataupun revisi yang seterusnya. Soalan 1C. Mengapakah pilihan raya sebelum kemerdekaan itu penting? Okey, kita fokuskan kata kuncinya. Pilihan raya sebelum merdeka itu penting kepada tanah Melayu. Okey, kita boleh tengok, kita boleh lihat cadangan jawapannya. Okey, antaranya kepentingan pilihan raya sebelum merdeka itu, kita lihat yang pertama sekali dapat dilihat wujudnya kerjasama UMNO dan MCA. Contohnya dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952. Kepentingan yang kedua, terbentuknya Parti Perikatan. Okey, pada Parti Perikatan asasnya adalah kerjasama di antara UMNO dan MCA. Tahun 1952 barulah disertai oleh MIC. Seterusnya, kepentingan pilihan raya sebelum kemerdekaan ini adalah untuk memilih calon. Mestilah memilih calon. Yang keempat, kepentingan pilihan raya nanti pemimpin yang terpilih itu betul-betul dapat diterima oleh rakyat. Seterusnya, yang kelima, mempercepatkan kemerdekaan. Cadangan jawapan yang seterusnya mengukuhkan perpaduan. Sudah tentu untuk kestabilan politik bila dapat memilih pemimpin dan yang pastinya pemimpin yang dipilih itu betul-betul berkelayakan. Ini antara contoh jawapan ya, cadangan jawapan. Okey, next soalan seterusnya kita tengok revisi seterusnya. Okey, jelaskan usaha jawatan kuasa antara kaum ataupun CLC dalam melahirkan kerjasama antara kaum. Okey. Soalan ini dia lebih berfokuskan kepada usaha CLC. Apakah yang telah dilakukan oleh CLC dalam melahirkan kerjasama antara kaum? Terlebih dahulu, pelajar-pelajar kena tahu kewujudan CLC ini akibat daripada ketegangan kaum yang berlaku di tanah Melayu pada masa itu. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Apakah usaha CLC? Okey, pada awalnya, ya kelas, pada awalnya CLC ini hanya dianggotai oleh orang Melayu dan orang Cina sahaja. Memandangkan kedua-dua kaum ini adalah kaum terbesar. Okey, orang Melayu diketuai adalah Parti UMNO diketuai oleh Datuk On bin Jaafar. Manakala orang Cina melalui Parti MCA diketuai oleh Tan Cheng Lock. Dan seterusnya pada bulan Ogos 1949 disertai oleh 6 pemimpin Melayu, wakil Cina, MCA, India, Sri Lanka, Serani dan Eropah.
Antara rundingan UMNO dan CLC ini, akhirnya mereka telah berjaya menubuhkan RIDA. RIDA berfokuskan kemajuan di luar bandar. Okey, yang mana RIDA cuba membantu untuk memajukan ekonomi dan pendidikan di luar bandar. Okey, rundingan yang kedua, Kerakyatan Negeri 1951 telah diwujudkan yang mana memberi peluang kepada imigran yang lahir di tanah Melayu. Dan yang ketiga, kejayaannya adalah pilihan raya akan diadakan pada bila-bila masa yang sesuai. Okey, kita tengok. Kita lihat soalan yang seterusnya yang boleh kita bincang, yang boleh kita ulang kaji di dalam bab 5 ini. Okey, iaitu pada pandangan anda, mengapakah orang Melayu menolak cadangan pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu? Okey, ini antara topik-topik yang boleh kita bincangkan. Kenapa orang Melayu pada masa itu tidak bersedia untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu? Okey, antara cadangan jawapannya, orang Melayu ataupun cikgu ringkaskan sebagai OM tidak dapat lagi terima kaum lain sebagai sebahagian rakyat tanah Melayu. Okey, orang Melayu masih menuntut banyak kepentingan. Okey, alasan yang ketiga, perpaduan pada masa itu bukanlah isu besar. Okey, bukan isu besar di tanah Melayu pada masa itu. Yang keempat, pada masa itu orang Melayu hanya mahu mengatasi masalah ekonomi dan pendidikan sahaja yang dikatakan masih mundur. Cadangan yang seterusnya, konsep kerjasama kaum masih awal dan masih kurang lagi konsep kerjasama kaum ini dalam parti-parti yang wujud. Orang Melayu masih belum sedia mengubah struktur UMNO. Okey, cadangan yang ketujuh, semangat parti masih tebal. Contohnya kalau UMNO khusus kepada orang Melayu, MCA khusus kepada orang Cina, manakala MIC khusus kepada orang India. Okey, next. Soalan seterusnya, kita lihat. Soalan 2 kita ulang kaji semula, iaitu topik Suruhanjaya Red. Okey, topik Suruhanjaya Red telah dibentuk untuk membincangkan dan menyusun perlembagaan tanah Melayu yang merdeka. Okey, antara soalan yang boleh kita bincangkan di dalam topik Suruhanjaya Red ini ialah apakah isu yang menjadi panduan kepada pembentukan Suruhanjaya tersebut. Apakah isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Red tersebut? Okey, isu, pelajar-pelajar kena ingat balik apa yang dimaksudkan dengan isu. Isu adalah persoalan. Isu lebih kurang masalah, dan isu adalah perbincangan. Itu yang dimaksudkan isu, ya. Okey, antara cadangan jawapannya, isunya yang pertama adalah pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat. Kedua, kuasa autonomi pada negeri untuk bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, kedudukan Raja-Raja Melayu. Keempat, hak istimewa OM. Yang kelima, wujudnya bangsa persekutuan tanah Melayu. Antara isu hangat adalah isu Jus Soli.
Seterusnya, isu yang menjadi panduan juga adalah agama Islam menjadi agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Nah, jawapan ini masih boleh didapati di dalam buku teks. Okey. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan Suruhanjaya Red ialah jelaskan isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini pun anda boleh dapat jawapan di dalam buku teks, isi kandungan. Okey, isi kandungan maksudnya yang telah menjadi undang-undang pada hari ini, pada masa kini. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat. Ini semua jawapan pada buku teks. Anda boleh rujuk saja pada buku teks. Okey, antaranya yang pertama, apakah dia isi kandungan Perjanjian PTM 1957? Okey, yang pertama, pembentukan kerajaan persekutuan, pemisahan kuasa persekutuan dengan negeri. Yang ketiga, wujudnya senarai persekutuan senarai negeri. 4, raja berperlembagaan seperti yang diamalkan pada hari ini, iaitu YDPA merupakan ketua negara yang tertinggi. Kerakyatan boleh dipohon melalui 3 cara: kuat kuasa, undang-undang, naturalisasi dan permohonan. Jus soli diterima, kedudukan istimewa diterima, agama Islam, agama rasmi, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Pentadbiran hari ini anda boleh lihat bercorak demokrasi berparlimen, YDPA sebagai ketua negara, wujudnya Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai kuasa parlimen, manakala kalau di peringkat negeri dipanggil Menteri Besar ataupun Ketua Menteri bagi negeri-negeri yang tidak bersultan. Okey, Menteri Besar dan Ketua Menteri akan melaksanakan pentadbiran di peringkat negeri masing-masing. Dan yang terakhir, Menteri Besar dan Ketua Menteri akan dibantu oleh DUN dan Exco. Okey. Ulang kaji yang seterusnya. Soalan yang ketiga, pembentukan PTM 1957 telah berjaya mengukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Jelaskan. Okey, betulkah pembentukan undang-undang tadi telah mengukuhkan perpaduan? Okey, ini lebih kepada kebat, tapi kita lihat cadangan jawapannya. Okey, cadangan jawapan anda boleh ambil sedikit sebanyak daripada buku teks juga. Okey. Kenapa perjanjian PTM itu membawa kepada perpaduan? Cadangan yang pertama, kenapa dia boleh membawa perpaduan? Cadangan yang pertama, kerakyatan bukan Melayu kekal. Okey, jus soli diterima, orang Cina dan orang India diterima, kerakyatan mereka juga tidak dipersoalkan. Yang kedua, PTM 1957 membawa perpaduan apabila kedudukan istimewa orang Melayu diterima, dikekalkan dan keistimewaan dalam hal-hal tertentu. Contohnya, pemberian jawatan dalam perkhidmatan, kemudahan pendidikan, pemberian beasiswa dan lesen niaga. Seterusnya yang ketiga, kedudukan raja dikekalkan. Okey, YDPA dikatakan melindungi hak istimewa orang Melayu. Okey, yang keempat, perjanjian PTM 1957 telah membawa perpaduan apabila bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu.
Seterusnya, agama Islam dipertahankan. Seterusnya, terima pandangan pelbagai pihak. Rundingan ataupun tolak ansur dilakukan. Amalan demokrasi di Malaysia telah memberikan kebebasan pada rakyat, menjaga hak asasi rakyat serta mendengar suara rakyat. Malah, penduduk juga mempunyai hak mutlak untuk mentadbir mengikut acuan sendiri. Inilah contoh-contoh cadangan jawapan kepada soalan bagaimanakah perjanjian PTM 57 telah berjaya mengukuhkan perpaduan. Okey, soalan seterusnya, sesi ulang kaji seterusnya kita lihat. Masih tajuk Suruhanjaya Red. Okey, penggubalan perlembagaan di negara kita dilaksanakan dengan adil. Okey. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan soalan ini. Perlembagaan yang telah terbentuk itu dilaksanakan dengan adil. Kita lihat contoh ataupun cadangan jawapan. Okey, apakah yang dikatakan dengan adil? Okey, yang pertama, perlembagaan dikatakan adil kerana menerima pandangan pelbagai pihak sebanyak 131 memorandum cadangan daripada raja, parti perikatan, parti-parti politik, orang perseorangan. Okey. Perlembagaan dikatakan adil apabila kerakyatan jus soli diterima, meskipun pada awalnya jus soli ini merupakan isu yang paling hangat apabila orang Melayu tidak mahu menerima tuntutan orang dagang. Okey. Yang ketiga, perlembagaan 1957 dikatakan adil kerana keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Okey, cadangan jawapan yang keempat, hak mutlak pada penduduk untuk mentadbir dan merdeka ikut acuan sendiri. Cadangan jawapan yang kelima, perlembagaan 1957 dikatakan adil apabila perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan. Ini jawapan ni boleh pelajar-pelajar juga boleh dapat pada buku teks.